Okey. Okey, so selamat sejahtera. So kita akan sambung perbincangan kertas trial. Ini negeri Kedah 2022 punya exam lah. Nampak tu? Boleh Okey, so kita akan buat bahagian essay hari ini Bahagian essay hari ini Okey, wait Okey. Untuk bahagian essay kalau kamu tengok, kalau kamu jumpa skema jawapan pun lah, Zen, jawapan yang skema jawapan. Untuk essay, of course you don't know how to use skema tersebut. Itu adalah untuk panduan guru menanda kertas. Bukan kamu salin jawapan dia. Zen, sebab jawapan dia yang mereka bagi adalah banyak points. They will give about more than 5 points lah. Zen, okey, dan mereka tidak persembahkan dalam jawapan yang sepatutnya kamu buatlah. Zen, okey, nampak. Okey, for this okey. So, soalan yang pertama lah. Zen, so dalam exam kamu tahu bahagian B ini kamu ada 2 soalan, kamu kena pilih salah satulah. Bahagian C kamu kena jawab semua. Zen, okey, nampak. Okey. So ini soalan dia. Okey. Essay pun serupa ada soalan yang umum. Umum maksudnya isu dalam buku teks, isu. Dan ada juga soalan isi buku teks. Maksudnya fakta daripada buku. Azan, kepentingan ke, cabaran ke, mengikut buku teks lah. So dia bergantung pada soalan. Nampak? Bukan semua soalan daripada buku teks. Azan, ada juga isu buku teks. Isu buku teks means dalam buku tak ada jawapan. Kamu kena cari sendiri information untuk isu tersebut and then sediakan jawapan. Azan, okey, nampak. So we go for the first one. Okey. Poster di bawah berkaitan dengan budaya hedonisme. Okey, so you nampak aksi gadis dipeluk oleh, ini kumpulan K-pop lah. Azan, 4 remaja bawah umur ditahan di kelab malam, all that. So ini adalah hedonisme, kamu sudah tahu. Form 4 first chapter. Confirm kamu tahulah. Okey, tapi dia tak tanya punca, langkah, kesan, all no. Azan, tapi dia soalan dia lebih kurang macam kesan juga, tapi cara dia tanya adalah berbeza. Nampak Okey. So you boleh nampak. Huraikan kesan terhadap kedaulatan negara sekiranya budaya ini tidak ditangani. Azan. So maksudnya kamu tahu apa itu hedonisme. Enjoy. All the time enjoy, pergi pub, understand all that. Itu hedonisme. Okey, maksudnya dalam buku teks kamu adalah benda ni. Okey, so dia tanya kesan terhadap kedaulatan negara. Sekiranya budaya ini tidak ditanganilah. Maksudnya bila kamu huraikan kesan, kamu mesti kaitkan dengan negara. Azan, sebab yang rosak adalah rakyat negara kita kalau mereka terlibat dalam budaya hedonisme. Rakyat negara kita lah, budak negara kita. Nampak? Remaja negara kita. Okey. So you tengok cara kita nak buat essay Okey, but before that sebelum buat essay lah. Zen, okey. So cikgu ingatkan balik. Okey. So bila buat essay, the first thing you supposed to see adalah isu soalan. Apa isu soalan dia? Dan kamu baca sebagai masyarakat, macam yang ni isu pencemaran plastik kan. Okey. Apakah tindakan yang patut anda lakukan untuk mengatasi masalah pencemaran plastik? So maksudnya kehendak soalan, dia tanya tentang pencemaran plastik, isu soalan, tetapi kehendak dia adalah dia mau tindakan, maksudnya langkah untuk atasi. Then after that you must determine watak, siapa.
So sebagai masyarakat, apakah tindakan yang patut anda? So maksudnya kamu adalah masyarakat. So kamu adalah watak dia, watak utama dia. So bila jawab mesti saya. And then tengok soalan itu ada tanya nilai atau tidak. These are the few things you supposed to see before you answer. Nampak? Boleh Okay, so you can see. Okay, then bila kamu nak jawab, macam kalau kamu tengok skema jawapan lah, saya cuba tunjuk. Then. This how the skema jawapan will be. For pemeriksa untuk tanda lah, mereka bagilah banyak points like this. Tengok. Boleh? You can use the skema jawapan. Definitely you don't know how to use. Nampak tu? Boleh Okay. So ini mereka bagi panduan kepada guru-guru lah. Panduan kepada guru-guru untuk tanda kertas. Okay, tapi we have to follow. So mereka ada benda ini yang dipanggil ni. The criteria. All that. Okay, so cikgu tunjuk kepada kamu yang ni sebab bila cikgu post kepada kamu tempoh hari so cikgu post soalan trial plus skema jawapan, you cannot use the essay skema jawapan because you don't know how to use it. Azan. So you ikut kaedah yang cikgu nasihatkan lah. Azan. Okay, nampak. Okay. So yang ni cikgu tutup lah. Tak mau. Okay. So pemarkahan essay wait Okay. So essay can be 10 marks, can be 8 marks, and even can be 12 marks. Nampak? Okay? Nampak tu? Okay. Tapi you jangan tengok markah dia. You want markah kamu comes under aras 4. Aras tertinggi. So jangan tengok markah sebab markah boleh berbeza. Can be 10 markah, can be 8 markah, can be 12 markah. Nampak Okay. Dapat? Okay. So apa you nampak dekat sini adalah kita nak aras 4 means tak kira lah 10 markah ke, 8 markah ke, 12 markah ke. Okay, apa yang perlu ada? Kalau soalan tanya nilai, mesti ada 2 nilai. Lepas tu fakta yang kita perlukan adalah 2 fakta saja. And then kita kena huraikan fakta itu secara sangat terperinci iaitu perlukan minimum 2 ayat huraian. Dan kita kena ada contoh. Dan kamu boleh nampak mesti ada inference. So you boleh nampak serta membuat inference tepat. So inference ada dekat aras 4, inference ada dekat aras 3 pun ada. Aras 2 tak ada inference. Tapi setakat ini dalam pemeriksaan kertas lah, according to kawan-kawan yang menanda kertas, so apa mereka beritahu, inference itu tidak begitu diberi penekanan yet. So let's say kalau tahun kamu suddenly mereka kata inference very important, then you are going to lose mark. Maksudnya langsung tak ada inference dalam jawapan means mungkin markah kamu comes under aras 2 pula. So don't take the risk. Just write. Sebab apa yang cikgu ajar adalah mengikut peraturan permarkahan. Nampak tu? So, cikgu guide kamu dengan betul lah. Azan, Okay, nampak? Dapat, Okay. So, dan cara cikgu nak tulis jawapan pun adalah cikgu train kamu macam ini. So, you ikut. Especially trial ini, cikgu nak tengok kamu betul-betul ikut. Almost there. Nampak, Okay. So, you tengok. Kesan pertama, watak dalam soalan ini can be remaja, can be generasi muda, so can lah. Hedonisme adalah isu soalan dia. Okay, so kesan terhadap kedaulatan negara sekiranya budaya ini ditangani. Tidak ditangani. Maksudnya, kalau kamu tak atasi budaya ini, what is the kesan? Tapi dia kata terhadap kedaulatan negara. Okay, kedaulatan negara means dia membabitkan golongan muda negara kita lah. Okay, so tengok macam mana cikgu bagi jawapan dia. Fakta dia. Kena bagi 2 kesan. So kesan pertama adalah generasi muda akan lupa tradisi dan norma masyarakat. Kesan pertama dia. Dan saya kena explain benda itu. Nampak? So mereka mula agungkan budaya luar seperti budaya hedonisme. Dan explain.
mereka anggap budaya hedonisme hebat seiring dengan arus globalisasi. Zen. Ini jawapan budak aras 4 lah. Zen, okay, nampak. Okay, then bagi contoh. Antaranya, kunjungi pusat hiburan, berparti liar dan amalkan pergaulan bebas. Nampak? Then after that, you kena buat conclusion dia lah, inference dia, kesimpulan. Dengan ini, generasi muda akan tunjukkan perilaku bertentangan dengan norma masyarakat dan ini akan ancam maruah dan kedaulatan negara. So end of the day, I kaitkan dengan negara. Cantik. Nampak? So maksudnya, I have to give the first facts, fakta dia, dan saya kena buat sekurang-kurangnya 2 ayat huraian, ada buat, dan contoh. And then, inference atau kesimpulan. Nampak? So ini satu set. And saya kena buat set yang kedua sama macam ini. Faham? Barulah dia cukup macam ni. Azan, Okey. Nampak tu? Okey? Baru dia ikut ini. Soalan ni tak tanya nilai, tapi fakta ada. 2 fakta ada. Minimum 2 ayat huraian. Dihuraikan secara sangat terperinci. Contoh ada, inference ada. So that means there are 5 things ada dekat sini lah. Azan, dalam 2 set. Nampak? Okay, now I go for the kesan kedua. Kesan kedua, generasi muda akan hilang semangat patriotik terhadap negara. Nampak? Okay, student. Jawapan ayat kamu memang sangat cantik. Tapi, kamu telah buat satu kesalahan, iaitu patriotisme itu adalah nilai universal. So, jangan buat ayat dengan menggunakan nilai universal, penerangan. So, maksudnya kesian budak ini, ayat dia cantik, tapi tak dapat markah. So, bila fakta dia satu salah, tinggal berapa fakta? Budak ini, dia tak bagi ekstra pun. Kalau dia bagi ekstra, at least saya boleh tengok. Backup answer ada. Okay, nampak tu. So, budak ini tak bagi backup answer. So, that means fakta dia automatik salah. Walaupun dia punya huraian, contoh semua cantik macam mana pun, kesimpulan semua ada, tapi dia akan hilang markah. Okay, so, apa berlaku pada dia? Disebabkan satu perkataan ini, patriotik. So, bila fakta kamu tak cukup 2, so maksudnya kamu ada satu fakta saja betul. So, automatik saya tak boleh bagi markah bahawa aras 4 tak boleh. You tak layak masuk aras 4. Automatik kamu masuk sebelah sini. Nampak? Because of kesalahan. Ini yang cikgu nak tekankan balik. Sebab benda ini memang dalam kelas cikgu beritahu. Tetapi saya tidak tahu kamu beri perhatian atau tidak. Atau kamu tengok dan belajar. Saya rekod semua untuk kamu. Tapi you ada tengok atau tidak, saya tidak tahu. Azan, So, sekarang masa sudah sangat suntuk. Hanya ada 3 bulan saja. Try to listen to the classes. Azan. And then catat, belajar. I cannot feed you anymore lagi. Azan, Okay, nampak. So, you have to make effort. Sebab itu tindakan yang kamu ambil lah sebab nak belajar last minute. Azan, God bless you. Nampak? Boleh, So, sekarang dalam 3 bulan pun tak mau usaha, then you are digging your own grave lah. Gali kubur sendiri. Itu saya tak boleh buat apa-apa. Azan, Okay, nampak. So, saya dah beritahu kamu. Ni. So, maksudnya apa yang kamu kena buat adalah dekat sini, Okay. So, cikgu beritahu kamu, jangan guna perkataan ini. Wait, I teach you. So, semangat patriotik jangan guna. Sebab ini ayat daripada nilai universal. I don't want you to use. So, you tukar jadi apa? Semangat cinta terhadap negara. Perkataan itu. Patriotic means cinta terhadap negara. So, kalau macam ini, cantik. Your fakta bukan salah.
fakta okey. Wait So dalam kelas bila kita buat trial paper, cikgu beritahulah apa kesalahan yang kamu boleh buat. Okey, for fakta kamu okey. Okey Okey, kesan kedua, generasi muda akan hilang semangat cinta terhadap negara. Why? Explain lah. Uraikan benda tu. Ini kerana mereka hilang jati diri dan sangat pentingkan keseronokan mutlak dengan kerap pergi ke pusat hiburan. Nampak? Then explain lagi uraian dia. Hal ini seterusnya mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah. Sebab you pergi pusat hiburan means, dan you bagi contoh lah. So misalnya golongan muda mula mengambil pil khayal, ecstasy pil, tanpa kawalan. Ini akan mungkin boleh berlaku dalam pusat hiburan, memang akan berlaku. Mengambil pil khayal tanpa kawalan sehingga alami kecelaruan mental. Then you punya inference. Simpulkan. You kena tutup perenggan you lah. Secara kesimpulan, penagihan dadah akan menghakis semangat cinta akan negara. Bukan semangat patriotik. Nampak? Cinta akan negara dalam kalangan golongan muda yang merupakan bakal modal insan negara. So, saya ada kaitkan dengan negara sudah cukup. Sebab soalan tanya, kesan kalau you tak tangani budaya ini. Tapi dia kata kesan terhadap kedaulatan negara means, kedaulatan negara macam mana pun, rakyatlah dalam negara dia, terutamanya golongan muda yang sepatutnya mewarisi kepimpinan negara. Understand? Dia rosak teruk akibat budaya ini. Understand? Okay, nampak. This is how you supposed to present jawapan kamu lah. Understand? So, ini aras 4 punya. Calon cemerlang punya. Okay? And some of you, naturally lah, you are not so good in BM. Understand? Kita faham. Understand? Tapi jangan putus asa. Go for 4 marks lah. Understand? Okay. So, untuk budak galus kita panggil. Galus. Weak. Boleh gagal, kita cuba luluskan you lah. Understand? So, what you supposed to do adalah, okay, soalan yang sama tadi Okay. Macam mana pun cikgu nak kamu tulis macam ni Okay. You tak kena bagi 2 fakta, itu tak boleh lari. 2 fakta. Lepas tu kamu bagi 1 huraian ke atau 1 contoh cukup. Mana-mana 1 you bagi cukup. Dan lepas itu you bagi fakta kedua kamu. Lepas itu bagi huraian atau contoh dia. Huraian atau contoh, mana-mana 1. Sebab kamu tak pandai buat huraian 2. Kadang-kadang kamu huraian tak pandai tapi tahu contoh, mana-mana engkau hantam saja. Azan, sebab kalau macam ini, you berhak untuk dapat 4 markah. Azan, okay, nampak. So, you akan masuk aras 2. Your target adalah aras 2. Aras 2 kamu boleh nampak, dia 10 markah pun dia adalah 3 hingga 4 markah. Dia aras markah 8 pun dia adalah 3 hingga 4 markah. Kecuali kalau dia 12 markah, mungkin aras 2 itu masih lagi ada 4 markah. Boleh jadi 6 markah. Nampak? Tapi setakat ini belum ada soalan 12 markah lah. Okey? Nampak tu. Boleh Okey. Nampak? So dia masih, you target 4 markah ni. Cara buat, fakta. Fakta masih sama, kesan. So cara kamu menulis jawapan. So cikgu ajar you macam mana nak tulis jawapan lah. Budak yang apa itu, you're not so clever in your BM lah. Azan, so cikgu nak kamu menulis jawapan begini. Please ambil semua soalan trial yang cikgu post kepada kamu. Ambil semua buat 4 ayat. Belajar semua esei tolong buat. Sebab semua esei yang diberi dalam trial adalah isu-isu penting untuk tahun kamu. Boleh muncul. Tendensi untuk muncul ada. So bila kamu buat effort macam ini, last minute, kamu akan melepaskan diri kamu. Kalau langsung 3 bulan sebelum exam ini pun kamu tak mau usaha, saya tak boleh buat apa-apa. Even Tuhan tak boleh bantu kamu. Tuhan hanya akan bantu mereka yang bantu diri mereka. Inggeris cakap apa? God only helps those who help themselves. Azan.
Okay, so weaker students, what you supposed to do adalah cikgu ajar kamulah macam mana nak buat. So masih sama. So dalam trial ini cikgu nak perubahan sedikit sikap kamu, ada menulis, bukan hantar kertas kosong. Okay, so you write macam inilah. So nasihat cikgu kepada kamu. Okay, kesan pertama, wait. Okay, kesan pertama. Okay, watak dia siapa? Remaja pun boleh, generasi muda pun boleh. So let's say kamu tulis remaja. Okay, kesan pertama, remaja lupa norma masyarakat. Oh. Nampak? Then you beritahulah mereka ikut budaya hedonisme. Budaya hedonisme dan berparti liar. Hingga katalah rosak nama negara. Atau rosak imej negara. Atau terjejas imej negara, apa-apa kau tulislah. Ini sudah satu fakta, saya sudah bagi satu huraian. Then you go for the second fakta. So biasakan diri tulis 2 fakta untuk jawapan. Okay, kesan kedua, remaja bilang cinta pada negara. Okay, so you tahu kan, mereka ambil dadah. Dadah itu adalah pil khayal. Belajar, kalau tak tahu pil khayal, tulis saja. Mereka ambil dadah dan akhlak mereka rosak. Malu negara. Right, very simple BM. Ada kamu cakap BM kan, biasa punya, bukan gramatis sangatlah. Tak ada pakai tata bahasa semua. Janji, orang boleh faham maksud. So, write 4. So, fakta, huraian atau contoh, mana-mana kau hantam. Fakta kedua, huraian contoh. Faham? Okey, dengar sini Kalau kamu boleh tulis fakta saja, 2 facts. So, dapat 2 markah lah. 2 kali 5 soalan, 10 markah sudah dapat. So, kalau 10 markah dalam essay sudah dapat, hanya tulis fakta saja. I'm talking to budak galus. 10 marks you already get means. Then structure, go for another. Selalunya 20, 25 macam tu boleh lulus. Try to get a 15 marks. Zen, okay, nampak itu cara dia. Tapi kalau kamu boleh dapat 4 markah, here itself you already get 20. Structure dapat 20 means boleh dapat markah yang lebih tinggi. Zen. So this is what 3 months buka you punya kertas, buatlah. Zen, okay, nampak. Dapat, okay. Okay, next we go for the second soalan. Okay. This one, maklumat di bawah berkaitan dengan program community. Topik program community dirancang oleh Rukun Tetangga Kawasan Perumahan Taman Bahagia untuk tahun 2023. Okey, yang ni ada dalam buku teks lah. Kelestarian alam, aktiviti dia, gotong royong, ada banyak. Kesihatan, derma darah, saringan kesihatan means medical check-up. Riada means sukaneka mereka buat, majlis rumah terbuka so mereka buat. So mereka tanya soalan. So ini semua program community. Huraikan bagaimana. Bagaimana means cara. Siapa penduduk perumahan Taman Bahagia boleh menjayakan program community di atas. Okay, menjayakan means the cara lah. Understand? Yang ni ada dalam buku teks tau. Understand? Benda ni memang ada dalam buku teks. Okay, wait. Let me show. Digital textbook form 4. Bukan, ini form 5. Topik form 5.
Wait for the textbook lah. Muncul. Lambat betul textbook. Okay, program community. Where? Unit 8. Pap. Oh, ni sudah 10. 6. Okay, 7, 8. Ha, wait dah. Okay. Okay. Program community. Okay, tengok. Cara laksanakan program community and cara jayakan semua cerita samalah. Okay. So macam mana kamu boleh jadi sukarelawan? You sokong secara langsung ke tak langsung ke? You promosikan program community dalam media masa ke? Menyumbangkan masa, tenaga ke? Kamu melibatkan diri? Galakan rakan keluarga kamu menyertai? Atau kamu beri sumbangan? Ini semua adalah cara. So you boleh gunakan point dekat sini untuk buat jawapan kamu. Ini textbook punya. Macam tadi hedonisme ada tapi cerita tak ada, kesan tak ada dalam buku teks. Tapi ini ada banyak points. Nampak daripada buku teks. So maksudnya soalan ini adalah isi buku teks. The facts is there inside the textbook. Nampak? Yang ini adalah soalan ini adalah isu buku teks. The issue budaya hedonisme is there in the buku teks. Tapi isi-isi dia untuk points dia tak ada dalam buku teks. Nampak? Ini kena serve sendirilah. Okay, so yang ni okay. Cara pertama you tengok. Okay, dan cara cikgu menulis jawapan dekat sini adalah macam BM essay. Faham? Okay, tengok sini Okay. Cara cikgu tulis essay dekat sini bukan macam BM. Saya start sini. Sudah habis saya tak sambung. Saya sambung dekat baris baru. Dan bila saya habis dengan kesimpulan dia, saya buka perenggan baru, saya tinggal satu baris. So, ini pun consider essay juga. Nampak? Tapi cikgu beritahu kamu, jangan tulis perkataan-perkataan ini semua dekat tepi. Ini sekarang kita belajar. Sebab ada student cikgu pergi tulis macam ni. Jangan tulis benda-benda ni semua. So nampak macam clearly like a essay. So banyak perkara cikgu akan beritahu kamu so beri perhatian betul-betul. Okey, nampak. Okey, tapi yang ni cikgu tulis macam essay BM. Essay BM means kamu tahulah tinggal sikit, nampak macam perenggan BM. Kalau kamu nak tinggal baris pun boleh, tak tinggal pun tak apa, pemeriksa boleh nampak. Azan. So you can write macam tadi atau style essay biasalah, conventional punya pun boleh. Conventional means biasalah. Okay, so you see point buku teks. Cara pertama penduduk. Tak payah penduduk perumahan Taman Bahagia. Sangat panjang, tulis ringkas sikit. Cara pertama penduduk boleh daftar diri sebagai sukarelawan. Dengan menjadi sukarelawan, saya explain. Dengan menjadi sukarelawan, mereka dapat menyokong pelaksanaan program komuniti secara langsung. Sejajar dengan ini, penduduk dapat meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga fizikal untuk menjayakan program komuniti. And then cikgu bagi contoh. Misalnya, penduduk boleh melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong membersihkan persekitaran taman perumahan mereka. So kesimpulannya, langkah jadi sukarelawan dapat menjadi sumber inspirasi kepada penduduk yang lain untuk turut serta dalam program komuniti. Nampak? So, saya buat kesimpulan. Z. Okay? Tengok sini You tengok jawapan tadi atau jawapan sekarang, cikgu ajar you macam teknik. Teknik itu adalah untuk memudahkan. Teknik kenapa cikgu emphasize ini? Ini dalam skema mereka beritahu buat macam ni. Ini you punya teknik. So that pemeriksa clearly bila tengok jawapan kamu saja, first impression kamu, sebab ini adalah holistic. Holistic marking means they want to see the overall essay kamu. Tapi sebelum dia baca, they already have a good opinion about you. Bukan bahasa you, tapi cara kamu susun jawapan. Okay, nampak?
Okey, so cikgu tunjukkan pada you ah. Okey, tengok sinilah. Exam tolong gariskan apa yang dia minta itu semua tolong gariskan. Okey. Can see Okey, tengok sini. Bila saya baca saja saya boleh nampak. Okey, apa yang cikgu suruh kamu buat adalah dia tanya kesan, you bagi kesan pertama, tolong gariskan isi kamu. Then after that, cikgu nak penanda wacana digunakan untuk contoh. So, pemeriksa boleh nampak ini adalah contoh, ini adalah kesimpulan. Inference kamu. Faham? So, gariskan. Ini pun saya nampak dalam midterm, some of you, berapa kali cakap pun, you tak boleh tulis. Understand? Saya pun tak tahu apa masalah you sebenarnya. Cannot follow simple instruction. Understand? Psychopath, apa saya boleh buat? Understand? Okay, nampak. Then, kesan kedua, saya ada gariskan. Then after that, pemeriksa boleh nampak. Wah, misalnya ini contoh. Ini kesimpulan towards the end. So, gunakan penanda wacana. Yang ini pun BM cikgu kamu ada ajar. So, ini adalah penanda wacana untuk contoh. Ada banyak. At least remember misalnya contohnya cukuplah. Then untuk kesimpulan, inference. Inference means kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta tertentu. Itu maksud inference. So, saya ambil kesimpulan atau konklusinya. Ada banyak lagi. Tapi kita gunakan yang ini. Azan, bergantung pada you lah. Azan, okay, nampak. Okay. Dapat, Okay. Same goes to, kalau saya tulis macam BM essay pun sama juga. Saya gariskan. Cara pertama saya gariskan. Misalnya, contoh boleh nampak, kesimpulan boleh nampak. So, they can clearly see. Got contoh, got inference. Got fakta, got contoh, got inference. Then mereka akan baca, tengok kamu ada buat kesilapan ke. Something like that. Boleh? Okay, so you tengok. Cara pertama, penduduk boleh daftar. Ini semua tadi saya sudah beritahu. Dengan jadi sukarelawan, kamu boleh menyokong pelaksanaan program komuniti secara langsung. Dan penduduk dapat meluangkan masa dan menyumbangkan tenaga fizikal untuk menjayakan program komuniti. So, misalnya penduduk boleh melibatkan diri dalam aktiviti gotong royong. Gotong royong ini cikgu ambil daripada sinilah. Azan, membersihkan persekitaran taman perumahan mereka. So, kesimpulannya langkah ini, langkah jadi sukarelawan akan menjadi sumber inspirasi kepada penduduk lain untuk turut serta dalam program komuniti. Okey, yang kedua, cara kedua, penduduk boleh mempromosikan program komuniti. So, mereka harus galakkan. Promosikan maksudnya kamu kena galakkan anggota keluarga kamu untuk sertai program komuniti. Selain daripada anggota keluarga, itu paling dekat anggota keluarga lah. Selain itu, penduduk boleh mempelawa rakan-rakan mereka untuk turut serta. Dan cikgu bagi contoh. Misalnya, penduduk boleh buat jemputan ahli keluarga serta sahabat mereka untuk menjayakan kempen derma darah melalui penggunaan aplikasi TikTok. So, you do a TikTok. So, secara konklusinya, aktiviti promosi yang secara berkesan, that means effective promotion lah, dapat merangsang penduduk keluar beramai-ramai untuk derma darah. Sama jugalah pilihan raya Ozo, kamu kena buat promotion baru, rakyat datang ramai-ramai undi, kalau tidak tak mau datang. Azan, okay, nampak. Okay, dapat Okay, kalau weak student, at least remember lah sikit-sikit. Tapi yang ni ada dalam buku teks. Soalan ini buku teks punya. Bagaimana cara, dua cara kamu kena bagi. So, you bagi satu fakta, uraian atau contoh foreign. And then, dua fakta. Fakta kedua, huraian atau contoh. Mana-mana kau tulis. Hantam saja. Untuk dapatkan 4 markah sekurang-kurangnya. Masuk aras 2. Okay? Okay, nampak. So, yang ini, apa yang kamu boleh buat adalah, so, cikgu ajar you lah. Azan, Okay, cara dia. Okay. Okay, cara dia adalah, okay, tengok sini Okay. So, you tulislah. Cara pertama. Okay, cara pertama. Watak penduduk. So, penduduk daftar. Daftar jadi sukarelawan. Kalau daftar pun kamu BM untuk kamu daftar pun banyak susah, cakap saja penduduk jadi sukarelawan.
Make it very simple untuk lulus. Jangan hantar kertas kosong buat malu negara saja. Then, okay. Jadi sukarelawan. Then you beritahulah. Understand? Contoh. Saya kata huraian atau contoh. Mana-mana satu kau hantam saja. Understand? So contoh, mereka boleh gotong royong. Mereka boleh gotong royong. Okay, gotong royong bersih. Kan? Taman. Saya ada tuliskan taman penduduk kan. So you kata taman perumahan. Mereka. Cukuplah. Satu jadi sukarelawan. Lepas tu promotion. Cara kedua, penduduk watak tulislah. Penduduk buat promosi. Promosi program community. Okay. Dan you tahu contoh kan TikTok. Contoh mereka buat TikTok. Untuk bagi contoh dekat atas lah, derma darah lah. Guna itu derma darah punya. Untuk derma darah. Nanti. Nampak? Okay. Practice 4 ayat. Understand? My Mozart class semua ni 4 ayat lah. Understand? Jangan hantar kertas kosong buat malu negara saja. Understand? So saya mau kamu ambil semua kertas trial. Maksimum buatlah. Understand? Dalam sekolah 3 bulan ini, datanglah sekolah. Tak tahu boleh tanya kawan. Tak tahu boleh tanya cikgu. You duduk rumah siapa you mau tanya. Nampak? You tanya nenek kamu sudah outdated ready lah. Masa dia belajar dulu, semua belajar bahasa Inggeris. Tak ada moral pun. Understand? Okay, nampak. So at least dekat sekolah ada budak kawan kamu yang lebih pandai boleh ajar you. So at least you pandai. Okay? Okay, next question. Okay, soalan 8. Okay. Ini sudah tahu, isu dia adalah perubahan cuaca. Sekaranglah dunia panas, semakin panas, semua berubah. You cannot guess apa berlaku dalam negara, cuaca dia. Okay, bila hujan pun kadang-kadang susah mau tahu. Azan, okay, nampak. Okay. Pada pendapat anda, apakah cabaran yang dihadapi oleh watak dia adalah masyarakat global dalam atasi perubahan iklim dunia? Jawapan anda hendaklah berdasarkan nilai-nilai universal yang dipelajari. Nampak? Okey, nampak. So saya kena bagi 2 cabaran. Cabaran 1, cabaran kedua. Okey? Tengok sini I want to mark the paper lah. Okay, first I saw buat cabaran. Dan saya nampak kamu ada bagi contoh. Kamu ada bagi inference. Good. Cabaran. Ada bagi kedua punya. Okay, ada contoh. Ada inference. Okay, cantik. Okay, tapi kesalahan utama kamu adalah yang ni pun kamu takkan dapat markah tau. You tulis cantik-cantik macam ini pun sebab where's your nilai? Bila tak ada nilai langsung dalam jawapan kamu, dear student, sorry. Skema cakap apa? Mau aras 4, 2 nilai mesti ada. Satu nilai salah, satu nilai betul, at least kamu dapat aras 3. Ini langsung tak ada nilai. So that means automatic kamu akan masuk aras 2. Understand? So bila cikgu tulis purposely lah, cikgu nak beritahu kamu what kind of a mistake you can do in your trial paper nanti. Azan, hilang markah just like that. Even though your huraian is so good. Azan, okay. So kalau kamu lupa, tulis kat bawah lah. So watak dia dekat sini adalah masyarakat global. So at least kamu selamatkan diri, kamu tulis dekat bawah pun boleh.
Zen, okey. So masyarakat global. Okey, masyarakat global lah. Ada nilai itu kesalahan kamu tahu. Okey, masyarakat global amalkan atau you kata perlu amalkan. Perlu amalkan nilai. Okey, nilai rasional boleh dan nilai bertanggungjawab paling senang. Nilai bertanggungjawab. Okey. You memang kena buat pembangunan lah, tapi kamu kena amalkan nilai kesederhanaan. Jangan keterlaluan. Gondol hutang semua. And then another one adalah kamu boleh tulis nilai kasih sayang also kan, alam sekitar kan. Boleh tulis. Okey. Dan kamu nilai kerjasama pun boleh tulis. Kerjasama. Okey, nampak? Faham? So at least 2 nilai betul. So maksimum kamu tulis, kalau nak tulis 5 lah, jangan lebih daripada itulah. Azan, okay, nampak. As long 2 nilai betul. Okey, ni ada baru selamat you punya jawapan tahu. Kalau tidak tadi hancur jawapan kamu walaupun cantik. Boleh Okey, so selalunya nilai means tulis dekat atas sekali lah, tapi kalau kamu terlupa tulis kat bawah pun okey. Janji ada nilai. Okey, now we go for the huraian dia lah, cabaran. Cabaran pertama adalah, very difficult kita nak atasi perubahan iklim ini sebab, first, cabaran pertama adalah pertambahan gas karbon dioksida, CFC, klorofluorokarbon dan bahan-bahan pencemar lain dalam atmosfera. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin panas. Dan fenomena ini berlaku disebabkan oleh kegiatan manusia. And then saya bagi contoh. Antaranya, pembebasan asap oleh kenderaan bermotor. You letak full stop dekat sini pun sudah cukup tahu. Tapi cikgu tambahlah. Good student dia akan explain detail. Dia ada budaya menulis ayat panjang-panjang. Faham? Okey? So antaranya pembebasan asap oleh kenderaan bermotor dan penggunaan bahan api fosil sebagai bahan utama, bahan bakar utama dalam industri, dalam aktiviti perindustrian lah. So jelaslah peningkatan tu gas-gas atas ini semua kita panggil apa? Gas rumah hijau. Dalam atmosfera memburukkan lagi fenomena pemanasan global. Nampak? Dapat Okay. Then after that I go for the second one. Cabaran kedua adalah perubahan corak penggunaan tanah oleh manusia. Ini macam mana tahu? Macam kamulah, kadang-kadang you pergi belajar dekat Sarawak. You balik, suddenly you nampak satu bangunan. Tak tahu macam mana dia muncul begitu cepat mereka buat bangunan. So maksudnya kamu boleh nampak kawasan sentiasa berubah. Sebab manusia ini, dia tebang hutan, dia buat bangunan dan sebagainya. Memang berlaku. So cabaran kedua adalah perubahan corak penggunaan tanah oleh manusia. So dewasa ini manusia rakus melakukan aktiviti penyahutanan secara besar-besaran. So kenapa dia buat penyahutanan, tebang hutan semua? Manusia bertindak sedemikian untuk jalankan aktiviti pertanian, penempatan means bina rumah lah, dan perindustrian. Sehingga akibatkan perubahan iklim secara ekstrim. So misalnya suhu panas melampau yang melanda sebahagian benua Eropah dan pencairan bongkar ais, iceberg lah, berskala besar di Greenland. So secara konklusi, sikap individualistik dan sikap materialistik manusia ini buat banyak bisnes nak buat duit. Menyebabkan manusia mula menggondol hutan dan melakukan perubahan ke atas struktur tanah. Nampak? Perubahan corak penggunaan struktur tanah semua lebih kurang maksud dia samalah. Tapi saya tak salin bulat-bulat. Dan kalau kamu salin bulat-bulat fakta kamu dekat tempat konklusi itu, maka kamu juga akan kehilangan markah. Seorang kata you ulang balik Zen, nampak tu. So kamu kena faham benda ni So kamu kena faham perkara ini Okay, wait. Inference itu adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta. Kesimpulan yang dibuat berdasarkan fakta. So jangan ulang balik fakta tersebut, tahu. Ayat yang serupa jangan.
tukar-tukar sedikit boleh. Understand? Jangan ulang balik ayat dia. Understand? So you have to be careful lah. Jangan ulang balik. Perubahan. Cabaran kedua adalah corak perubahan penggunaan tanah kan. So maka bila saya explain dekat sini secara konklusi, sikap individualistik ini semua menyebabkan manusia mula menggondol hutan dan melakukan perubahan ke atas struktur tanah. Faham? Perubahan ke atas struktur tanah. Corak penggunaan tanah. Saya tak guna perkataan itu. Saya guna perkataan lain. Nampak? Okay. So this one is for the good student lah. Dia memang boleh explain dengan baik. Aras 4 punya. Tapi ingat aras 4 macam mana pun, engkau tak tulis nilai, you are in a deep trouble. So you must lose marks. Kamu akan masuk aras 2 automatic. Dua-dua aras ini tak boleh. Sebab dua-dua ini ada nilai. Ini at least 2 betul. Ini 1 betul. Azan, that's why I ask you to memorize all the 18. Azan, sebab disebabkan nilai, your essay, markah akan terjejas teruk. Tak mau. 2 soalan essay lah. Ada structure. Dua soalan essay ada nilai. Takkan ni struktur tak ada nilai lah. Soalan nilai belum ada lagi dalam struktur. Bahagian A. Okay, weaker student, how? Cabaran. Belajarlah sikit-sikit. Okay, dan mesti tulis nilai. Watak masyarakat global. Okay, so tulis nilai first lah kamu ni Okay, so watak masyarakat global, amalkan nilai. Rasional dan bertanggungjawab, paling senang punya nilai. Weaker students, galus student. Kalau saya panggil weak, nanti you betul-betul jadi weak. Zen, okay, good students lah kamu, kamu boleh lulus. Tulis nilai first and then you tulis fakta saja. Cabaran pertama. Okay, you cakaplah gas karbon dioksida. Takkan you tak tahu karbon dioksida, tak tahu ejan ini semua. Zen, karbon dioksida bertambah. Dan kamu beritahulah kenapa bertambah. Orang guna kereta mah. Nampak? So contoh. Okey, kenderaan. Kenderaan dan kilang. Guna. Itu karbon dioksida macam mana mari? Ingat ini. Guna bahan api fosil. Ini semua geografi ada belajar tapi sudah lupa. COVID punya pasal. Okey, nampak. Cabaran kedua, apa dia? Manusia tebang pokok dan guna tanah. Buat kilang, rumah pun boleh, kilang pun boleh. Buat rumah dan kilang, biasalah. Dan you tulislah. Nanti bumi jadi panas lah. Nanti suhu bumi panas dan ais di kutub utara. Cukuplah, kutub bumi lah. Utara ada, selatan ada, right? Kamu just right there. Di kutub bumi meningkat. Nanti suhu bumi panas dan ais di kutub bumi cair. Nampak? Pemanasan global lah. Very difficult sebab manusia continuously dia sedang tebang pokok lah. Itu yang kamu maksudkan, saya boleh faham. So I can give you 4 marks. Sebab at least ada fakta. Dia tulis dekat sini buat. Fakta tepat. Nampak? Fakta terhad. Fakta tepat. Fakta mesti ada. Nampak? Kamu ada bagi contoh, kamu ada bagi huraian lah. Mana-mana satu.
Faham? Itu sebab itu saya suruh kamu tulis fakta atau huraian. Fakta atau fakta, huraian atau contoh, fakta, huraian atau contoh. Ikut inilah. Huraian ada, contoh ada, mana-mana satu ada, okey. Mungkin huraian kamu kurang mendalam tetapi contoh kamu memang tak sesuai ke whatever it is lah, something like that. Boleh ya? Okay. We continue. Okay, second soalan. Bagaimanakah means cara masyarakat global dapat bekerja sama dalam menangani isu perubahan iklim dunia? Mereka dalam soalan mereka buat ayat pakai nilai universal boleh. Kamu tak boleh gunakan perkataan kerjasama buat ayat. Boleh faham? Okey. Macam mana kamu nak kerjasama tangani perubahan iklim lah. Okay. Cara pertama, masyarakat global harus muhasabah diri. Muhasabah means kamu insaf lah. Dan ubah gaya hidup mereka. So ini bermakna masyarakat global perlu beralih kepada kehidupan mesra alam. Sekarang juga untuk selamatkan bumi daripada binasa dengan lebih cepat. Ini budak pandai tulis ayat lah. Dan explain, selaras dengan ini masyarakat global harus menyokong semua kempen ke arah kelestarian alam yang dianjurkan oleh kerajaan dan badan bukan kerajaan. Dan contoh saya ada underline there, they know already contoh. Antaranya budaya menjimatkan penggunaan elektrik, kurang gunakan pendingin udara, mula guna pengangkutan awam dan sebagainya. So ini semua kempen yang kerajaan dan NGO galakan kita buat sebab now want to save the earth. Global warming. Disebabkan global warming, climate change, perubahan cuaca. Boleh So secara konklusi, masyarakat global perlu ubah gaya hidup mesra alam untuk kurangkan impak pemanasan global. So very clear you punya jawapan. Fakta ada garis. Saya tak suruh pun tapi you garis untuk pemeriksa. Bagus. Dan contoh inference, dua-dua kamu ada garis penanda wacana. So senang untuk pemeriksa nampak jawapan. Okay, next. Cara kedua, masyarakat global harus kurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil. Ini kerana penggunaan bahan api fosil telah dikenal pasti sebagai punca utama pencemaran alam sekitar. Tambahan pula, bahan api jenis ini iaitu bahan api fosil mempunyai kandungan karbon tinggi yang berupaya menyumbang kepada pemanasan global. So, saya bagi contoh. Tamsilnya, masyarakat global harus mula beralih kepada kurang gunakan bahan api fosil means, so kamu mula beralih kepada kenderaan mesra alam seperti kenderaan hybrid dan kenderaan elektrik yang mampu mengurangkan pengeluaran bahan toksik melalui exhaust kenderaan. Ini budak pandai lah, ayat dia panjang. Intihannya, masyarakat global harus beralih kepada alternatif bahan api fosil. So maksudnya kita tamak guna bahan api fosil, kita go for kenderaan mesra alam. Untuk memastikan isu perubahan iklim dunia dapat ditangani dengan sebaik mungkin. See? So you have to explain detail. Fakta perlu dihuraikan. Dua ayat huraian. First ayat huraian, second ayat dia jadi huraian lanjutan. Dan bagi contoh, and then simpulkan bagi inference. Boleh? Dapat? So then you go for the second set. The same. So those who are targeting A, you mesti lebih kurang macam ni lah. Understand? Okay, now. Student galus. Understand? Don't give up lah. Write something. Understand? Okay, bagaimana means cara. Watak masyarakat global mau tangani isu perubahan iklim. Okay. Tak ada nilai ni soalan. Jangan tulis nilai. So, cara pertama. Apa dia? Watak masyarakat global. Mesti ubah gaya hidup. Nampak? Apa dia? Bagi contoh satu kecil-kecilnya contoh pun boleh. Janji ada contoh. Okay. So contoh jimat guna elektrik lah.
Cukuplah. So, okay ready what? Okay, then cara kedua. Apa buat masyarakat global? Masyarakat global mesti kurang guna mesti ingat ini ada belajar dalam geografi lah, takkan kamu lupa pun sekarang ingat leh. Bahan api fosil. Dan bagi contoh lah, huraian atau contoh, salah satu kau bagi sudah cukup lah. Jangan hantar kertas kosong. Guna kereta elektrik. Cukup lah tu. Boleh? Okay, simple. Okay, next question. The last question kita habiskan. Okay. Memang dia ambil masa sikit. Baca gue explain detail. Okay. Keratan Akbar berikut menggambarkan implikasi kelemahan pengekalan hubungan antarabangsa. So ini adalah isu. Boleh nampak ini Putin itu Russia punya presiden. Okay, nampak. Okay, nampak. Presiden ke Prime Minister, whatever lah. Okay. Berdasarkan Keratan Akbar di atas, huraikan tindakan yang boleh diambil oleh negara terbabit. Negara terbabit mean Russia and Ukraine, right? Okay, untuk elakkan situasi ini daripada menjadi serius. Maksudnya tak mau perang. Mereka berkonflik. Tapi perang sudah berlaku pun. Justifikasikan jawapan anda berdasarkan nilai-nilai universal yang dipelajari. Ini budak terus tulis nilai first. Ini cara yang better lah. Kalau lupa, tulis bawah sekali. Nampak? So tulislah negara terbabit harus mengamalkan nilai kerjasama. Tamak gaduh means toleransi, rational boleh. Bertanggungjawab also can. Okay, what is the tindakan pertama? Tindakan pertama, negara terbabit harus mengambil pendekatan perundingan untuk selesaikan konflik. So, bila ada konflik, masalah, kita gunakan perundingan. Perundingan means sit and talk, table talk lah. Anything also solve dalam table lah. Okay. So, pemimpin kedua-dua negara boleh duduk semeja. Nampak? Dan berusaha untuk mencari jalan keluar bagi atasi konflik yang dihadapi. So, mereka harus cari plan damai untuk elakkan perang. Saya contoh cikgu bagilah, delegasi Rusia dan Ukraine masih berusaha untuk mengadakan perundingan secara sidang video untuk tamatkan konflik antara mereka. So, jelaslah bahawa perundingan akan mengelakkan daripada berlakunya pertumpahan darah. Perang kita tak mahu. Maka kita boleh guna perkataan lain, iaitu pertumpahan darah. Nampak? Okay, next. Tindakan kedua adalah kedua-dua negara terbabit harus jalinkan hubungan diplomatik yang baik. After lah, jalin hubungan diplomatik yang baik. So, mereka harus, nampak tu? Can you see kesalahan dia? Mereka mesti menghormati. The moment kita baca ayat kamu, kita boleh nampak kesalahan, that's it lah. So, maksudnya, I cannot give you 10 marks already. Because of this one perkataan, I lose mark. Tapi nasib baik dia adalah huraian, bukan fakta. Nampak? So, because of this, you'll get only 9 marks. Nampak tu? Boleh, Okay, nampak. So, aware of this lah. Jangan buat kesalahan ini. So, apa yang kena buat adalah nama lain bagi menghormati, kamu kena dekat dalam situasi soalan ini kamu boleh tulis mesti memuliakan kedaulatan negara lain boleh, atau mesti terima, akur dan terima pun boleh. Dia bergantung kepada situasi soalan lah. So, paling senang adalah memuliakan. Memuliakan kedaulatan atau pentingkan kedaulatan negara lain pun boleh. Pentingkan kedaulatan negara lain sama seperti mempertahankan kedaulatan negara sendiri. Nampak? Okey, nampak? Okey.
Okey, so mereka harus menggunakan pendekatan aman. So tamak gaduh lah. Go for peace, pendekatan peace. Peace approach lah. Harus menggunakan pendekatan aman untuk selesaikan konflik tanpa perlu terlibat dalam peperangan. Nampak? So misalnya, usually semacam inilah, kalau kita nak duduk meja pun tak boleh selesaikan, maka bawa ke mahkamah lah. Atau minta pihak ketiga. So, misalnya, Rusia dan Ukraine boleh selesaikan pertikaian mereka melalui mahkamah antarabangsa. Dan mahkamah akan bagi satu keputusan yang adil, dua-dua kena terima. Lebih kurang macam tu. So, mahkamah antarabangsa atau menerima bantuan pihak ketiga seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, kamu boleh tulis PBB, tak salah. Zen, okay. Ini yang kamu kena tahulah. So kesimpulannya, negara terbabit harus berusaha mengekalkan hubungan dua hala. Another name for diplomatik adalah hubungan dua hala. Mereka dengan elakkan peperangan yang hanya membawa kemusnahan kepada umat manusia. Zen. Sebab mereka tanya kamu tindakan untuk elakkan situasi ini menjadi serious means tak mau berperang atau perang berlanjutan. Something like that lah. Boleh? Nampak. So you can see yang tadi menghormati satu word itu boleh menyebabkan markah kamu jatuh. Lagi mistake kamu buat, jatuh lagi. Dan lagi mistake kamu buat, terpaksa turun aras pula. Zen. Nampak tu. So avoid this kind of a mistake lah. Tak tulis, terlupa tulis nilai 2 tak betul, all that is going to kurangkan markah kamu. So try to avoid all this. Zen, okay, nampak. Okay, now weaker students, Geratan Akbar tu, okay, nampak. Tindakan. Kena bagi 2 tindakan. Then kena bagi nilai dulu. Zen, okay, nampak. Okay. So you tulis apa? Tulislah. Negara terbabit amalkan nilai rasional dan bertanggungjawab. Ini paling senang punya nilai. Confirm boleh betul. Jangan tulis just bertanggungjawab. Mesti penuh nilai bertanggungjawab. Next, kamu kena bagi tindakan lah. Okay, so tindakan pertama, watak negara terbabit. Dua-dua negara lah. Negara terbabit mesti you weak macam mana pun belajarlah benda-benda, sikit-sikit belajarlah. Negara terbabit mesti runding, selesaikan masalah. Nampak. Okay, dan you boleh bagi mereka mesti cari jalan untuk elak perang, elak peperangan. Nampak? Dan tindakan kedua, hubungan diplomatik. Ini kamu kena belajar juga. Tindakan kedua, negara terbabit, watak mesti salin hubungan diplomatik. Baik. Okay. Nampak. So mereka boleh minta, kalau dua negara bergaduh dan sebagainya, cannot solve means minta bantuan PBB. So mereka boleh minta bantuan PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ada belajar dalam sejarah semualah, understand? So bila kamu ambil kertas macam ini, buat, at least kamu belajar sesuatu. So dalam sekolah duduk belajarlah, tulis. Dan jangan datang sekolah tidur all the time. Understand? Nampak? Okay, dan
Then the last soalan, cikgu habiskan. Okay, like another 1 hour 15 minutes lah. Cikgu cuba habiskan. So ada lagi lebih kurang 10 minit kita habiskan. Okay. Malaysia telah jalinkan kerjasama dengan negara ASEAN. Sebagai warga negara Malaysia, jelaskan peranan anda, you SPM student untuk menyokong hubungan antarabangsa. You sebagai pelajar pun ada peranan tau. Iaitu salah satu adalah you can take part dalam program pertukaran pelajar atau you can even have luar negara punya orang jadi friend dekat media sosial. Itu cara lah. Zen, okay, nampak. Okay. So peranan pertama, saya boleh mengambil bahagian dalam program pertukaran pelajar, student exchange program. So program ini memberi peluang kepada saya menjadi agent. You like an agent tahu? Agent untuk eratkan hubungan diplomatik dengan negara lain. So melalui program ini saya dianggap sebagai duta kecil kerana mewakili negara masing-masing. Sebab you pergi belajar dekat luar negara means mereka panggil kamu Malaysian. You are a Malaysian. So, sebagai contoh, pertukaran pelajar dengan negara Malaysia dengan negara Amerika Syarikat penting agar kita duduk berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara maju. So kesimpulan, menerusi program sebegini, Malaysia dapat rapatkan hubungan dua hala dengan negara lain. Sebab bila kita hantar pelajar ke negara lain, memanglah negara itu, dalam negara, let's say Amerika Syarikat, kita hantar. Dalam negara Amerika Syarikat ada Malaysia punya duta, confirm. So anything happen, let's say peperangan berlaku dekat sana, so of course duta negara kita tu akan hubungi Malaysia, beritahu rakyat kita semua selamat. Kalau terlalu teruk, mereka cuba pindahkan rakyat Malaysia terus balik ke negara ini. So maksudnya kita ada satu hubungan baik. Azan. Mereka berperang pun mereka akan cuba selamatkan rakyat negara kita sebab kita minta bantuan. Something like that lah. Okay, next. Peranan kedua, saya boleh jalinkan hubungan dengan masyarakat global melalui media sosial. So media sosial dapat memberi satu dimensi baru dalam bersosial antara manusia merentasi sempadan negara. So with media social, you can cross border already lah untuk communicate. Okay. Saya boleh berkomunikasi dan bina jaringan serta jalinan baik, link and network lah, baik dengan di peringkat global. Dan apa berlaku adalah, if you got a good communication means, memang kamu ada dalam media sosial, kadang-kadang kamu boleh promosikan Malaysia. So misalnya saya boleh membuat video pendek atau montaj untuk hebatkan keunikan Malaysia kepada rakan antarabangsa saya. So konklusinya, saya harus eksploitasi, gunakan media sosial secara kreatif untuk jalin hubungan baik dengan masyarakat antarabangsa. So sekarang tinggal 3 bulan, you have to master semua isu-isu penting. Azan, nampak tu? And dengan buat soalan struktur dan sebagainya, kamu juga akan recall balik apa yang ada dalam buku teks, sebab kamu lupa, kamu kena buka balik buku teks dan salin balik jawapan itu. So indirectly kamu baca buku teks. Azan, lebih kurang macam itulah cerita dia. Okay, so the last one, weaker student, what you supposed to do? Write simple ayat lah. The clever one don't leave yet. Peranan pertama, saya mesti ikut program pertukaran pelajar. Boleh, okey, nah, dia boleh kata. Okey. Nampak tu? Ini bantu negara jalin hubungan baik dengan negara lain.
seperti you beritahulah. Ini ASEAN lah. You boleh kata Singapura boleh, pun boleh. Amerika pun kamu nak bagi pun boleh. Tak ada salah. Seperti Amerika. Silah. Sebab dia kata Malaysia telah jalankan kerjasama dengan negara ASEAN. Peranan anda untuk menyokong hubungan antarabangsa. So, dia tak mention itu negara ASEAN. So, boleh guna, tak salah. Okay, next. Peranan kedua. Dia tak ada tanya nilai, mah. So, peranan kedua, saya boleh, let's say kamu buat simple one lah. Saya boleh dapat kawan negara lain melalui let's say kamu tulis FB saja. Pemeriksa boleh faham apa itu FB lah, Facebook lah, dia tahu. Understand? So dia kena bagi markah juga. Dia tak boleh stingy bagi. Sebab bila dia tengok kamu semua essay buat ringkas-ringkas all that, they know you are a weaker student. So kalau kamu ada buat effort, at least mereka tengok dekat mana boleh bantu kamu, mereka akan luluskan kamu. You hantar kertas kosong, langsung tak boleh buat apa-apa. Understand? Okay, nampak. Dan you beritahulah, saya boleh hantar video. Video keunikan Malaysia kepada kawan luar negara saya. Okay, nampak. Dan okay. Okay. So habis kelas, wait let me off recording.